Iya, bersama lintas langsung di daerah Blyth bersama dengan rakan kita Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum, apa khabar Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam keadaan baik saja ya. Apa khabar pula dengan rakan setugas kita Muammar dan Hani? Syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. syukur nikmat. Baik Madini, mungkin dapat dikongsikan. Madini suka berjogging kah, berenang kah, berbasikal kah atau sebagainya? Bagaimana? Menari. Menari? Boleh ditanyakan? Dan ini lebih kerap melakukan mendaki bukit ya, ataupun hiking di kawasan Andilau. Jadi mungkin dapat dikongsikan tips-tips sebelum memulakan pendakian bukit berkenaan. Mendaki bukit ni memang suatu aktiviti yang ekstrim juga ya. Ya. Jadi sebelum melakukan aktiviti hiking, pastikan lebih orang warming up, manaskan badan dahulu, terutamanya di bahagian kaki. Dan juga kalau boleh bawa air secukupnya dan juga gula-gula ya, pemanis makanan. Kalau sekiranya tadi terasa letih ataupun pening, bolehlah makan 1-2 biji gula untuk sebagai meningkatkan semula atau membooster semula energi semasa mendaki bukit. Betul, memang gula ini memainkan peranan juga dalam diet ketani. Ia memberikan ketani energi, memberikan ketani tenaga untuk ketani meneruskan perjalanan itu. Walaupun sementara, tapi sekurang-kurangnya dapat memberikan tenaga pada diri kita. Air itu jangan terlalu besar. Secukupnya kita Madini, tapi jangan juga sampai segilin. Itu masalah je tu. Ada orang menggunakan air itu untuk cara menambah cabaran dalam hiking. Betul. Itulah mereka menggunakan botol besar. Tapi bila akhir yang mendaki bukit masih lagi sama air itu. Sebenarnya adalah untuk semata-mata sebagai persediaan saja dan juga cabaran. Baik, itu antara pengongsian daripada Madini. Terima kasih Madini. Dan selanjutnya kami serahkan bersama dengan Madini mengongsikan informasi dan juga bahan semasa untuk hari ini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blyth. Seperti biasa saya akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan untuk hari ini. Baiklah, sebelum saya mengongsikan info semasa yang ada di daerah Blyth, apa kata kita saksikan dahulu satu bahan visual edisi khas Cio Lelang Blyth untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam bahan visual Rampai Pagi dari daerah Blyth. Tahukah Auda bahawa Jabatan Muzium Negara Brunei Darussalam memainkan peranan yang penting dalam mengawal dan memelihara monumen dan tapak-tapak bersejarah di negara ini supaya ianya tidak dimusnahkan oleh arus pembangunan negara yang berkembang pesat. Untuk ini, Jabatan Muzium telah diperuntukkan dengan satu akta yang dikenali sebagai Akta Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam 1967, edisi semakan tahun 1984, 1990 dan 2002. Di daerah Blyth ini terdapat beberapa monumen dan tapak-tapak bersejarah yang menyimpan 1000 makna kepada penduduknya. Akan tetapi, tidak semua yang mengetahui cerita tentang sejarah monumen lama yang masih kekal teguh berdiri hingga kini. Di antara monumen tersebut ialah Istana Kota Manggalela dan Rumah Lama Pegawai Daerah Blyth, atau lebih dikenali sekarang sebagai Muzium Daerah Blyth. Tetaplah bersama saya, Nur Hanani Haji Muhammad Taib, untuk mengikuti kisah sejarah ini.
Kedua-dua monumen tertua di daerah Belait ini berlokasi di Jalan Maulana Kuala Belait dan menyimpan banyak cerita sejarah yang mengundang tanda tanya bagi setiap pengunjung ke daerah ini, baik yang sempat menjejakkan kaki ke kawasan tersebut maupun hanya melintasi jalan secara sepintas lalu. Salah satu monumen yang dimaksudkan ialah bekas rumah pegawai daerah Belait atau yang lebih dikenali sekarang sebagai Museum Daerah Belait. Bangunan yang dibina di atas sebidang tanah seluas 6 ekar itu mempunyai lakaran sejarahnya yang membanggakan. Kita ikuti satu perkongsian rakaman video bersama Puan Aminah Haji Majid, Kurator Arkeologi Jabatan Museum Brunei, mengenai sejarah salah satu monumen di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah binti Haji Majid, Kurator Arkeologi dari Jabatan Museum. Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam adalah satu akta yang telah diperuntukkan bagi memelihara dan melindungi monumen-monumen lama dan bersejarah, tinggalan-tinggalan, tapak-tapak arkeologi dan barang-barang antik. Rumah lama pegawai daerah Belait ataupun pada masa ini dikenali sebagai Museum Daerah Belait adalah merupakan salah satu monumen yang telah diwatakan di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam pada tahun 2006. Rumah ini telah dibina pada tahun 1950-an dan ia adalah merupakan rumah kediaman rasmi bagi pegawai daerah Belait. Rumah ini mempunyai konsep gabungan di antara Melayu dan kolonial. Selain tempat kediaman, rumah ini telah pun digunakan bagi pengurusan pentadbiran bagi daerah Belait dan juga bagi merayakan acara-acara rasmi iaitu seperti sambutan Hari Keputeraan, lawatan orang-orang kenamaan dan sebagainya. Terdapat satu lagi monumen yang telah diwatakan di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam di daerah Belait iaitu Istana Manggalela. Beralih pula ke monumen seterusnya. Monumen yang dimaksudkan ialah Istana Manggalela. Untuk mengetahui kisah sejarah mengenai Istana Manggalela ini, kita ikuti satu lagi perkongsian rakaman video dari Puan Hajah Nurlita binti Haji Ahmad, penolong pegawai sejarah, Pusat Sejarah Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hajah Nurlita binti Haji Ahmad, penolong pegawai sejarah tingkat 1, bertugas di Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pada hari ini, saya akan mengongsikan tentang satu-satunya istana yang ada di daerah Belait ini. Istana yang dikenali sebagai Istana Manggalela. Perkataan Manggalela pula dipetik daripada peristiwa yang dikaitkan dengan pertempuran yang berlaku di Padas, Western di Beaufort, Sabah. Nama Istana Manggalela ini dipilih berkemungkinan untuk memperingati keberanian dan keterampilan penduduk tempatan dalam pertempuran yang terjadi suatu ketika dahulu. Istana Manggalela dibina lebih kurang selama 2 tahun, iaitu bermula pada tahun 1956 dan siap pada tahun 1958 dengan tajaan Syarikat Brunei Shell. Istana ini dibina sebagai tempat persinggahan Sultan Omar Ali Saifuddin apabila bercemar-duli ke daerah Belait. Oleh yang demikian, istana ini juga digelar sebagai Istana Hinggap. Hinggap bermaksud yang bersifat sementara, ia bukannya tempat tinggal kekal bagi Sultan Omar Ali Saifuddin ketika itu. Keprihatinan baginda yang mengambil berat tentang ehwal kesejahteraan rakyat baginda yang berada di daerah Belait.
Dengan terbinanya istana ini menunjukkan rasa kasih sayang baginda yang ingin dekat bersama seluruh rakyat baginda di daerah Bali. Istana ini juga pernah digunakan oleh tentera British sebagai tempat persinggahan pegawai tentera British pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sekian disampaikan perkongsian sejarah pada kali ini. Pada tahun 1961, bersempena dengan pertabalan Duli Pangeran Muda Mahkota Hassanal Bolkiah, ke bawah Duli Seri Paduka telah berkenan berangkat ke daerah Blyth bagi satu acara perbarisan khas. Ketika itulah, dalam satu jamuan teh di Istana Manggalela, ke bawah Duli Seri Paduka dipersembahkan pembesar-pembesar negeri dan ketua-ketua kaum. Istana ini juga merupakan tempat persinggahan peranginan kerabat diraja ketika berkenan mengadakan lawatan ke daerah Blyth. Istana ini telah mengalami beberapa pengubahsuaian sehinggalah menjadi bentuknya yang ada sekarang. Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah. Pelajaran yang dapat kita ristakan di masa sekarang. Hari ini adalah masa depan bagi masa dahulunya. Dan masa depan itu pastinya akan jadi ristaan jua. Itu dia order bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita Nurhana ni mengenai dengan Pusaka Agong edisi untuk kali ini Ciu Lelong Blyth ya, membawakan bis kita pendekatan ke salah sebuah lokasi yang ada di daerah Blyth ini, dan semoga pendekatan itu tadi dapat lagi dijadikan ristaan zaman berzaman. Ya udah, sekarang saya akan kongsikan info semasa yang ada di daerah Blyth, iaitu penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini Ahad 16 Januari 2022, yang mana ianya bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga selesai, dan kawasan yang terjejas ialah Simpang 23 Sengkang 29 dan Simpang 23 Sengkang 30, Jalan Dipan Negara dan kawasan sekitarnya. Dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas ke kabel ABC. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Baiklah, ada itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah di lain hari kesempatan kami akan membawakan info-info semasa dan juga bahan yang lebih menarik dari daerah Blyth. Sekarang kita serahkan kembali ke studio 4 bersama dengan Muammar dan Hani. Silakan.